قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. باب السنة في الاجتماع على الطعام وكراهية الأكل فرادا. Bab sunnah makan berjamaah dan makruh makan berseorangan. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah dengan izin, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala jua. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab 40 hadis tentang tasawuf dan kita sudah berada pada hadis yang ke-31. Hadis yang ke-31 berkenaan dengan sunnah makan berjemaah, makan beramai-ramai, dan makruh makan berseorangan. أخبرنا إسماعيل بن أحمد الجرجاني أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة حدثنا أحمد بن عبد العزيز الواسطي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا وحشي بن حرب عن أبيه عن جده أن رجلا قال يا رسول الله إنا نأكل فلا نشبع فقال لعلكم تفترقون على طعامكم اجتمعوا عليه واذكروا اسم الله عز وجل يبارك لكم فيه. Daripada Harb bin Wahshi radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang lelaki telah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah makan dan kami tidak rasa kenyang. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin kamu makan bersendirian. Makanlah secara berjamaah dan sebutlah nama Allah Azza wa Jalla. Dia akan memberkati makananmu. Dalam hadis ini tuan-tuan, satu daripada amalan yang merupakan sunnah baginda Nabi SAW, bahkan juga amalan di kalangan ahlu suffah, di kalangan ahli tasawuf, iaitu makan secara berjamaah. Dan asal makan secara berjamaah ini bukan maknanya duduk beramai-ramai sahaja dengan pinggan masing-masing. Asalnya maknanya dengan satu pinggan, maknanya dengan satu bekas, dengan satu talam. Itu asal dia. Cuma perkara tersebut berubahlah mengikut zaman. Kalau tak silap saya, mula makan dalam pinggan ini di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Umar pergi ke Syria, dia melihat orang Syria pada masa itu makan menggunakan pinggan dan duduk di atas meja. Duduk atas meja pula. Duduk atas kursi, makan di meja lah. Lagi faham, makan atas meja, duduk sila atas meja pula. Jadi Sayyidina Umar tidak mengingkari apa yang dibuat oleh umat Islam di tempat tersebut. Itu menunjukkan bahawa Islam menerima pemodenan. Islam menerima perubahan tersebut. Cuma di sini dia nak sebut asalnya ialah makan secara berjemaah itu adalah pada satu bekas, pada satu
pinggan yang besar, kita panggil talam lah. Itu asal dia. Cuma janganlah pula kita memaksa orang yang tak boleh makan dalam talam. Ada orang yang dia tak boleh makan dalam talam beramai-ramai gitu. Ada orang yang boleh. Macam saya waktu belajar memang makan dalam talam je. Talam besar. Dan nasi pun bukan macam tuan-tuan makan apa? Shell out tu. Kalau shell out memang satu talam juga. Satu meja lah maknanya. Dia tak pakai talam, dia pakai meja. Dia hampa sufrah. Hampa plastik dia. Tapi nasi, dia tumpuk ikut bilangan orang yang nak makan tu lah. Bila makan dalam talam, dia tak macam tu. Maknanya nasi duduk satu tumpuk. Kemudian dia letak lauk. Maknanya tiap-tiap orang tarik daripada tepi. Itu di antara asbab yang ulama sebut datangnya barakah. Satunya ialah makan beramai-ramai, satu sebab barakah dia. Yang keduanya bila kita tarik daripada tepi, bukan kita terus ambil daripada tengah sebagaimana yang Nabi ajar lah. Nabi kata kul biyaminik, kemudian Nabi suruh makan dengan tangan kanan, kemudian Nabi suruh ambil apa yang ada dekat dengan kamu dulu. Maknanya salah satu daripada asbab barakahnya ketika kita makan ialah di samping makan secara beramai-ramai, begitu juga kita mengambil apa yang ada dekat dengan kita terlebih dahulu. Kemudian satu lagi yang sememangnya yang disebut juga dalam hadis ini, itu wadhkurusmallah. Sebutlah nama Allah, maknanya dengan kita membaca bismillah. Itu alal aqal. Paling kurang kita sebut bismillah, maknanya dua patah dengan nama Allah. Lebih sempurna lagi ialah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma saya nak sebut kat sini ialah hanya asalnya makan begitulah. Cuma apa yang kita duduk semeja makan ramai-ramai itu pun dah dikira sebagai makan secara berjemaah, makan beramai-ramai lah. Bukan nak menafikan apa yang disebut oleh baginda Nabi. Cuma dilarang ataupun makruh itu kita makan bersendirian. Itu pun nanti dia akan sebut. Baik. Ada seorang lelaki datang bertanya kepada Rasulullah. Hadis ini daripada Wahsy bin Harb. Bawah tu disebut Harb bin Wahsy. Atas tu ada dua Wahsy. Bila saya rujuk macam daripada Wahsy bin Harb an abihi an jaddihi. Dia macam gitu dia. Wahsy yang kedua tu wallahu a'lam wujud ataupun tidak. Tapi dalam terjemahan ada Harb bin Wahsy. Haddatsana Wahsy bin Harb bin Wahsy. Di sini ulama highlight perkataan Wahsy bin Harb ni sebab Wahsy ni adalah orang yang membunuh Sayyidina Hamzah. So dia yang meriwayatkan hadis ni. So ulama highlight perawi hadis yang bernama Wahsy ni. Sebab dia asalnya orang yang bertanggungjawab membunuh orang yang dikasihi oleh Rasulullah, itu Sayyidina Hamzah. Bukan setakat bunuh, bahkan belah dada Sayyidina Hamzah, keluarkan jantungnya. Cuma itu zaman sebelum Wahsy memeluk Islam. Bila Wahsy memeluk Islam, akhirnya Wahsy lah orang yang membunuh Musailamatul Kadzdzab. Lalu Wahsy mengatakan, qataltu khairan nas. Aku pernah membunuh sebaik-baik manusia, iaitu Sayyidina Hamzah. Wa qataltu syarran nas, dan aku juga adalah orang yang membunuh sejahat-jahat manusia. Itu Musailamah al-Kadzdzab, orang yang mendakwa dirinya adalah Rasul, Nabi yang diutuskan oleh Allah Ta'ala juga. Baik, jadi dia meriwayatkan hadis ini. Ada seorang lelaki datang bertemu dengan Rasulullah, berkata kepada Rasulullah, inna na'kul. Sesungguhnya kami makan. Maksud makan sini na'kulu kathiran, kata ulama. Dalam kitab Mirqatul Mafatih mensyarahkan hadis ini, maknanya kami makan dengan banyak. Tapi tak kenyang. Makan dengan banyak dah. Fala nashba'. Tapi yang peliknya, kami makan dengan banyak tu, kami tak kenyang dengan makanan yang banyak tu. Padahal kami makan ni maknanya dengan berpada-pada lah. Maknanya nak suruh rasa cukup,
Dengan sedikit pun jadilah. Maknanya bukan nak makan banyak sangat, tapi maknanya makan tak kenyang, makan tak kenyang, sehinggalah dah makan banyak pun rasa tak kenyang lagi. Lalu datang mengadu kepada Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah pun berkata, la'allakum taftariquna ala ta'amikum. Ini antara apa yang Nabi sebut. Puncanya. Nabi mengatakan, la'allakum taftariquna ala ta'amikum. Mungkin kamu makan bersendirian. Taftariqu ni maknanya berpecah-pecah. Maknanya makan asing-asing. Macam kadang-kadang situasi ni berlaku di rumah kita. Ayah makan seorang-seorang kat meja. Anak seorang makan depan TV. Sambil apa? Sambil layan cerita kartun. Yang seorang lagi depan telefon. Layan apa? Layan IG. Yang bini pula dengan telefon dia juga. Masing-masing bawa diri masing-masing. Menghadap telefon. Tak duduk pun satu meja makan. Kecuali bila makan apa? Shell out. Shell out menghidupkan balik sunnah makan beramai-ramai. Boleh katakan macam itulah. Bila nak makan shell out je mesti duduk ramai-ramai. Kalau makan dalam pinggannya mesti duduk asing-asing. Masing-masing bawa diri. Orang ni dengan telefon dia, orang ni dengan apa? Dengan gadget dia dan sebagainya lah. Ni yang Nabi kata, la'allakum taftariquna. Boleh jadi kerana kamu ni makan bersendirian. Makan seorang-seorang. Dalam riwayat lain sebut, para sahabat yang menanya tersebut, maka mereka kata, qalu na'am, ya Rasulullah. Memang betul pun. Apa yang Rasulullah sebutkan andaian itu memang benar pun. Kami memang makan bersendirian. Masing-masing makan sendiri je. Maka Nabi kata, ijtami'u alaihi wadhkuru smallah. Dua Nabi sebut. Satu, Nabi suruh makan beramai-ramai. Sebab makan beramai-ramai ini, di situ adanya barakah. Ada hadis daripada Jabir, seorang sahabat Jabir, menyebutkan, Nabi pernah mengatakan, ahabbut ta'ami ilallah, sesuka-suka makanan di sisi Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala suka kalau makanan itu dimakan macam mana? Maka surat alaihil aidi. Semakin banyak tangan yang makan pada makanan tersebut, makin Allah Subhanahu Wa Ta'ala suka pada makanan itu. Dan Allah Ta'ala suka, itulah lambang barakah dia. Lambang keberkatan pada makanan tersebut. Sebab tu saya sebut tadi, asalnya ialah makan pada satu talam. Sebab tu kasurat aidi tu banyak tangan. Kalau macam kita makan walaupun kita duduk ramai-ramai, tapi kita makan sepinggan seorang. Bila kita makan sepinggan seorang, tangan tak banyak, tangan kita ialah duk suap makanan yang ada dalam pinggan kita. Tapi kalau makan dalam talam sebagaimana yang saya sebut asal tadi, maka banyak tangan. Kalau kita hadkan 5 orang, maknanya ada 5 tangan yang sedang makan. Kadang-kadang bukan setakat 5 orang pelawar lagi. Mai 6, banyak ni nasi ni. Panggil 6 orang. Yang seorang lagi jeling dah. 6, aku pun rasa tak cukup ni. Mula-mula tak cukup. Tapi bila makan pasti cukup. Sebab ada hadis Nabi yang mengesahkan dia. Nabi mengatakan hadis daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan ta'amul ithnain. Makanan untuk 2 orang. Kata Ibnu Umar, dia kata yakfil arba'ah. Cukup untuk 4 orang. Dan makanan untuk 4 orang cukup untuk 8 orang. Maknanya sekali ganda. Digandakan keberkatan pada makanan tersebut. Maka Nabi sebut fajtami'u alaihi wa la tafarraqu. Makanlah beramai-ramai kerana di sana adanya barakah pada makanan tersebut. Barakah yang nak, salah satu daripadanya ialah makan beramai-ramai. Kemudian Nabi sebut wadhkurusmallah. Itu salah satu daripada sebab lagi untuk barakah makanan tu, mestilah sebut ismullah. Sebut ismullah tu maknanya saya sebut tadi paling kurang bismillah. Dan kalau makan beramai-ramai, seorang baca pun jadi. Duduk 5 orang, seorang je baca bismillah, tak apa. Dah memadai, yang lain tak perlu baca bismillah pun tak apa dah. Tapi kalau nak baca semua pun tak ada masalah. Cuma nak sebut sekurang-kurang memadai baca bismillah. Kalau makan beramai-ramai, seorang baca bismillah. Tu paling kurang, paling malas, lapar sangat dah, bismillah. Kalau tambah lagi dengan bismillahirrahmanirrahim, itu lagi cantik lah.
Baik, wadhkuru smallahi azza wa jalla, Nabi kata, dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala, nescaya yubarak lakum fi. Nabi jawab syarat dia ialah pasti makanan tersebut, makanan yang kamu makan tersebut akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ulama buat masalah sebab ada ayat Quran yang sebut laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata. Laisa alaikum junah ni maknanya tidak menjadi satu kesalahan. Maknanya tak berdosa. Kalau kamu makan beramai-ramai ataupun ashtata, ataupun kamu makan bersendirian. Nah, ayat Quran sebut. Nabi suruh kita makan beramai-ramai dalam hadis atas tadi. Dalam ayat Quran sebut, dalam surah An-Nur. Ini ayat surah An-Nur ayat 61. Kalau tak silap saya. Ayat 61. Ayat panjang. Hujung dia disebut itu. Laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata. Tidak menjadi satu kesalahan, satu dosa, kamu makan beramai-ramai ataupun makan sendirian. Maka ulama kata, sebab zahir kita tengok macam ada percanggahan lah. Dengan ayat ni yang membenarkan makan bersendirian dengan hadis Nabi yang suruh kita makan secara berjemaah. Lalu ulama tanggung ayat ni, ulama mengatakan ini ni ketika ada rukhsah. Ketika ada kelonggaran. Ataupun ketika nak tolak sebarang kemudaratan. Daf'an anil haraj. Macam keadaan sekarang. Ya. Ni benda ni ulama bahas dah dalam ayat ni. Kenapa Allah Ta'ala benarkan makan seorang-seorang ni? Ulama tanggung ayat ni ketika ada sesuatu yang menghalang untuk duduk beramai-ramai. Makan beramai-ramai. Macam-macam lah ada. Ada orang yang ada penyakit berjangkit. Takkan kita nak makan duduk sekali dengan dia? Nanti kan kena kita penyakit berjangkit yang ada pada dia. Maka tak ada masalah pada masa tersebut makan secara bersendirian. Sebab tu ulama mengatakan ayat ni yang Allah Ta'ala sebut ashtata tu, maknanya di sana pada waktu ada rukhsah, ada kelonggaran, ataupun pada waktu yang ada kemudaratan. Kita nak tolak kemudaratan tersebut daripada terkena orang lain, maka pada masa tu makanlah secara bersendirian. Kita sekarang ni bukan bersendirian lagi dah, bungkus bawa balik masing-masing. Tu disebabkan oleh penyakit yang berjangkit, yang kita tak nampak. Tiba-tiba ada tanda-tanda. Jadi untuk mengelak tu, maka di antara yang ulama sebut, jauhkan ataupun makan secara bersendirian. Baik. Ini salah satu daripada sunnah ataupun amalan orang-orang tasawuf terutamanya lah. Makan secara berjemaah beramai-ramai. Itu yang paling afdal sekali lah. Baik. Satu. Yang kedua, hadis yang kedua pada malam ini ialah bab ibahatil kalam fi batinil ilmi wa haqiqatihi. Bab harus berbicara tentang batin ilmu dan hakikatnya. Akhbarana Hamid bin Abdullah Al-Harawi. Haddathana Nasr bin Muhammad bin Al-Harith Al-Buzjani. Haddathana Abdul Salam bin Salih. Haddathana Sufyan bin Uyainah an Ibn Jurayj an Atha an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna minal ilmi kahai'atil maknun la ya'rifuhu illa al-ulama'u billahi azza wa jalla fa idza nataqu bihi la yunkiruhu illa ahlul ghirrati billahi ta'ala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya sebahagian dari ilmu seperti keadaan yang tertutup. Kata Syekh Mustafa, waktu baca ni dia kata, al-maknun ni maknanya makhfi. Makhfiyun an ghairih. Maknanya orang lain tak tahu.
ataupun orang lain tak diberi faham. Itu kahayatil maknun. Maknun ni benda yang apa, tertutup. Macam mutiara. Mutiara duduk dalam sesuatu yang tertutup. Sebegitulah ibarat ilmu ni ada yang makhfiyun an ghairih. Ada orang yang tak faham ilmu tersebut. Saya ingat masa baca kitab Hikam Ibn Atha'illah Sakandari dengan Syekh Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala. Masa tu dia baca di Ba'lawi. Sebulan sekali lebih kurang itulah. Orang yang setaraf dia pun waktu dia menghuraikan Hikam Ibn Atha'illah ni, dia masih sebut berulang-ulang kali. Dia kata saya pun tak faham dan tak sampai apa yang nak disampaikan oleh Ibn Atha'illah Sakandari. Itu orang yang setaraf dia, keilmuannya, yang boleh kita katakan seorang murabbi mursyid lah. Saya pernah hadir majlis zikir yang dipimpin oleh Syekh Fahmi. Masa tu Syekh Fahmi baca kitab Hidayatus Salikin. Dia buat daurah. Masa tu di Masjid Wilayah. Hidayatus Salikin. Di hujung-hujung kitab Hidayatus Salikin ni, dia ada bab zikir dan dia ada kaedah zikir. Jadi Syekh Fahmi tunjuk satu kaedah zikir. Dia yang pimpin. Zikir biasa, yang tuan-tuan duk zikir la ilaha illallah, tuan-tuan bertahlil la ilaha illallah. Zikir tu la ilaha illallah. Tapi saya tengok suasana zikir yang dipimpin oleh beliau, oleh yang saya gelarkan guru mursyid murabbi lah. Taraf dia ni sebenarnya. Saya tengok zikir la ilaha illallah ni sangat-sangat bagi kesan pada jiwa orang yang hadir pada masa tu. Sebab orang menangis. Orang menangis. Waktu siang ni bukan malam ni tuan-tuan. Bukan waktu munajat di malam hari, pukul 3, pukul 4 pagi macam tuan-tuan buat qiyamul lail. Ni waktu siang ni. Siang terang benderang ni. Dalam Dewan Masjid Wilayah yang besar tu. Dia ajak zikir, dia pimpin zikir tersebut. Dia ajar cara zikir tu, orang boleh berzikir dalam keadaan air mata mengalir. Suara tangisan tu zahir dan timbul. Boleh dengar dalam masjid. Hasil daripada zikir la ilaha illallah. Tu kata didikan, tarbiyah. Yang kita tak boleh dapat daripada orang biasa. Jadi orang yang macam ni kadang-kadang masih mengatakan saya pun tak faham apa yang nak disampaikan oleh Ibn Atha'illah. Saya boleh hurai setakat tu lah. Tu tawaduknya orang. Cuma nak sebutnya ialah ilmu ni ada yang kita baca tak faham. Saya pernah baca buku tasawuf. Bila saya baca tak faham, saya rujuk pada ahbab kan. Apa nasihat dia? Dia kata baca je. Teruskan baca. Walaupun tak faham. Sebab kadang-kadang Allah Ta'ala datangkan faham ni kemudian. Baca je dulu. Lalu baca apa yang ulama tulis tu. Nanti boleh jadi kemudian Allah Ta'ala datangkan faham. Kalau kita baca kitab tasawuf memang banyaklah. Kitab-kitab tasawuf yang tinggi-tinggi bahasanya yang kita tak faham. Hikam Ibn Atha'illah ni banyak dalam masyarakat kita dah baca. Hikam Abi Madian jarang kita dengar orang baca. Hikam ni banyak lagi. Hikam ni kata-kata hikmah yang lahir daripada hati nurani Ibn Atha'illah Sakandari. Ada Hikam Abi Madian. Hikam Abi Madian ni pernah dibaca oleh Syekh Fuad Kamaluddin Al-Maliki. Saya pernah hadir majlis baca Hikam Abi Madian. Cuma nak sebutnya, bahasa-bahasa yang digunakan oleh ulama-ulama tasawuf terutamanya, bahasa yang tak boleh difahami oleh kita orang biasa kadang-kadang. Perlu duduk dengan orang yang betul-betul berkeahlian, barulah kita boleh faham
Apa yang dimaksudkan dengan apa? Dengan kalam tersebut, dengan hikam tersebut, dengan kalimah tersebut. Ini yang dimaksudkan dengan ilmu ni. Ada yang diibaratkan seperti kahayatil maknun, makhfiyun an ghairi. Maknanya orang lain tak boleh faham ilmu tersebut. Tuan-tuan boleh tengok dalam kisah Musa dengan Khidir lah. Apa yang dibuat oleh Nabi Allah Khidir alaihissalam. Nabi Musa mengingkarinya. Bila tengok Nabi Khidir tebuk kapal yang dia naiki. Sedangkan kapal tu dia tahu kapal tu adalah milik penduduk kampung yang digunakan untuk mencari rezeki seharian. Nabi Musa mengingkarinya. Bila Nabi Khidir bunuh budak kecil, Nabi Musa mengingkarinya. Sebab apa? Saat itu dia belum diberi faham. Dia belum diberi faham apa yang dibuat oleh Nabi Allah Khidir alaihissalam. Padahal kalau nak kira level, Nabi Musa ni Nabi dan Rasul. Nabi Khidir ni Nabi, bukan Rasul. Tapi Allah Ta'ala bila bagi ilmu yang tersembunyi, hatta Nabi Musa tak sempat nak faham. Maknanya tak sampai di kefahaman Nabi Musa alaihissalam untuk melihat setiap perbuatan yang dibuat oleh Nabi Allah Khidir alaihissalam itu adalah benar. Kecuali setelah diberitahu oleh Nabi Khidir. Sebab tu Nabi Khidir pesan awal-awal, apa yang kau lihat nanti jangan tanya. Sehingga sampai satu masa nanti aku akan bagi tahu kepada engkau. Itu ilmu yang makhfiyun an ghairi. Ilmu yang tak diberi kepada orang lain, tapi diberi oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang tertentu. Itu ilmu yang maknun, kahayatil maknun. Seperti apa? Seperti permata yang tersembunyi. Kata Syekh Mustafa Nadawi waktu baca hadis ni, dia kata al-ilmu ilman. Ilmu ni terbahagi kepada dua dia. Satu ilmu yang berbentuk kasbi, satu ilmu yang berbentuk usaha mencari, maka kita dapat ilmu tersebut. Macam kita datang ke masjid, ke surau, duduk mendengar dan sebagainya, maka kita dapat ilmu. Kita tahu selok-belok ilmu tersebut, hukum hakam tersebut hasil daripada kita mendengar. Itu dipanggil ilmu kasbi. Ada ilmu yang kita boleh dapat melalui wahbi dipanggil. Itu ilmu yang kedua. Ilmu yang berbentuk anugerah daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi faham. Berapa ramai orang yang mengaji dalam satu majlis yang sama, tapi diberi kefahaman yang berbeza oleh Allah Ta'ala. Satu hikam yang sama dibaca, tapi kefahaman yang berbeza diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ilmu yang makhfi, yang tersembunyi. Jadi dalam hadis ni, nak memberitahu kepada kita keharusan untuk menceritakannya. Tak ada masalah kita nak berbicara, nak menceritakan tentang ilmu yang makhfiyun an, ataupun ilmu yang kahayatil maknun la ya'rifu illa ulama. Maknanya tak ada orang yang tahu kecuali orang-orang yang bertaraf alim, ulama saja yang tahu. Maka kata Nabi, apabila mereka menyebutnya, apabila mereka bercakap tentang ilmu yang makhfiyun an ghairih ni, ilmu yang tersembunyi, yang tak boleh difaham oleh orang biasa kecuali para alim ulama, maka dia kata tidak ada yang mengingkarinya melainkan golongan yang cuai terhadap Allah Ta'ala. Ada orang tak faham, dia akan ingkar. Ada orang yang tak sampai ke tahap untuk faham, maka dia akan ingkar. Dia punya kaedah mudah yang ulama selalu sebut ialah al-insan, sifat manusia ni aduwwun lima jahil. Manusia ni dia pasti akan memusuhi sesuatu yang dia masih jahil. Waktu apa? Waktu boleh jadi waktu mula-mula Malaysia apa? Malaysia nak buat kereta pertama Malaysia kan. Proton Saga dulu. Boleh jadi ada orang tak setuju. Ada orang mengingkarinya. Mana boleh Malaysia dengan negara yang kecil ni, dengan hasil mahsul tak banyak ni, katakanlah nak cipta apa, nak buat nak keluarkan satu kereta, mungkin orang tak terima. Tapi tengok-tengok, bukan setakat satu buah kereta dah sekarang ni. Sekejap mau keluar model baru, sekejap keluar model baru demi model baru. Rupa-rupanya boleh rupanya kita. Benda yang orang jahil, dia akan memeranginya.
Banyaklah isu sekarang ni. Isu orang yang tak tahu hakikat benda tersebut, pasti dia akan mengingkarinya. Banyaklah tuan-tuan boleh lihat dalam internet sekarang yang duk bergaduh-bergaduh tu pasal tu pasal ilmu yang orang lain diberi faham, sebahagiannya tak diberi faham, maka orang yang tak faham tu akan mengingkari apa yang diberitahu oleh orang yang faham. Cuma biasanya ilmu-ilmu yang macam ni, ulama-ulama tasawuf dia tak buka kepada orang awam. Dia tak buka kepada orang awam. Dia tak baca di tempat orang awam. Tapi dia baca di markas. Kalau tuan-tuan biasa panggil markas. Kalau ulama tasawuf ataupun orang yang lalu jalan sufi, dia panggil zawiyah. Panggillah, nak panggil apa pun. Cuma dia adalah markas ataupun tempat yang kita buat khusus untuk pengajian ataupun khusus untuk kita untuk kita menyendiri diri kita. Maka tempat-tempat yang macam tu biasanya dibaca kitab-kitab yang mempunyai makna yang tinggi. Ada seorang IR, tuan-tuan, seorang IR. Saya pergi mengaji, tapi bukan mengaji dengan dia lah. Bukan mengaji dengan dia. Biasa Syekh Rahimuddin baca kitab di rumah dia. Dia buat pengajian di rumah dia. IR tu menganjurkan pengajian di situ. Yang baca kitab ni ialah Syekh Rahimuddin. Kitab Ayyuhal Walad. Dia baca kitab Futuhul Ghaib. Kalau tak silap saya Futuhul Ghaib satu. Kemudian yang Tuan Abdul Qadir Jalani, kata silap saya, kitab tersebut. Kemudian dialog antara Al-Imam Sya'rani dengan jin. Banyak lagi lah. Cuma saya nak bagi tahunya, orang yang Allah Ta'ala bila dia nak bagi ilmu, orang yang bertaraf ayat ni tuan-tuan, boleh baca hikam. Dan boleh mensyarahkan hikam. Sekarang ni ada live. Dia baca kitab hikam, dia syarah hikam. Tapi dia seorang ayat. Kita rasa pelik sebab apa? Sebab dia bukan berlatar belakangkan agama. Kalau orang agama tak pelik kalau dia baca. Tapi orang agama pun kadang-kadang tak faham nak hurai hikam. Orang agama, bukan semua orang agama boleh baca hikam dan faham apa yang dikehendaki oleh hikam tersebut. Tak faham, kena baca syarah barulah nampak sikit. Tu pun nampak sama-sama je, nampak sikit-sikit je. Hikam pertama pun tak nampak dah. Sama-sama je. Kena baca syarah barulah nampak. Tu pun nampak sikit-sikit je. Nak faham macam mana hikam yang pertama ni. Hikam pertama tak faham dah. Ni orang yang bila mana Allah Ta'ala nak bagi ilmu, ni ilmu wahbi dia panggil. Masa majlis dengan Syekh Awad di kuis. Yang baca hadis, tuan-tuan, engineer Petronas yang baca hadis. Yang baca hadis secara sardan lah. Majlis dengan majlis ulama hadis ni, dia baca laju hadis. Sebab apa? Tujuan dia nak khatam dan nak dapatkan sanad daripada setiap hadis-hadis tersebut daripada syekh. Yang baca hadis dengan laju ni ialah engineer Petronas yang baca. Saya pun tak kenal mula-mula. Bila saya tengok dia baca, sedap dia baca, lepas tu laju pula dia baca. Dengan bahasa Arabnya, laju pula dia baca. Kita pun baca boleh jadi tersasul-sasul kalau baca. Tapi dia baca laju dengan penampilan dia berjubah, berserban. Tu saya tanya, siapa orang ni rupa-rupanya engineer Petronas. Bila Allah Ta'ala nak bagi, Allah Ta'ala boleh bagi pada siapa je ilmu yang berbentuk wahbi ni. Sebab tu Syekh Mustafa Nadawi mengatakan ilmu ni adalah ilman. Dua. Satu ilmu yang berbentuk kasbi, satu lagi ilmu yang berbentuk wahbi. Yang wahbi inilah biasanya tak dibuka ataupun tak dibaca di khalayak awam, disebabkan oleh boleh jadi orang awam tidak akan memahami apa yang ingin disampaikan. Sebab tu saya sebut Syekh Baba Is Panjang selalu sebut soal bercakap tentang sesuatu masalah. Kadang-kadang orang yang menyampaikan ni, dia ada ilmu cukup. Ilmu pada dia cukup. Dan dia faham masalah tersebut. Cuma, dia tak ada kemampuan dari sudut bercakap. So, bila dia bercakap, orang tak faham. Padahal dia ada ilmu cukup. Kemudian dia pun faham masalah tersebut. Sebenarnya begini. Cuma, bila dia bercakap,
dia tak ada bahasa yang cukup untuk dia menghuraikan sehingga orang boleh jelas dan faham. Maka orang yang macam ni, Baba kata, dia tak boleh jelaskan. Dia tak boleh cerita pada orang awam. Kalau dia sendiri tak mampu untuk jelaskan dengan bahasa yang boleh difahami. Kalau dia boleh berbahasa, petah berbicara, tapi dia tak cukup pula ilmu. Dia tak cukup pula matang dari sudut ilmu dia. Dia tak boleh juga bercakap tentang masalah-masalah. Dia nak kena cukup dari sudut ilmu, kematangan ilmu, dia sendiri pun faham masalah tersebut dan dia mampu untuk menghuraikan dengan bahasa laras yang boleh difahami oleh orang awam. Baru dia boleh ceritakan pada orang awam. Bukan semua orang boleh cerita benda-benda yang rumit ni. Sebab tu kalau tuan-tuan hadir majlis Baba sepanjang, satu masalah kadang-kadang dia jawab 10 minit dia jawab. Dia ambil daripada awal. Dia kata dari sudut lurah dulu. Dia cerita dari sudut lurah. Dari sudut lurah tu pun dia tanya, orang kat sini guna maksud ni perkataan ini dengan kalimah apa? Dia tanya orang tempatan, orang Malaysia ni, orang KL, orang Selangor ni. Kalau perkataan ni orang kat sini pakai dengan kalimah apa? Dibanding dengan kalimah asal dulu. Dari sudut lurah. Kemudian dia baru pergi dari sudut istilah. Kemudian dia baru datangkan dalil-dalil. Tujuan dia pergi secara satu tu supaya orang nampak perbahasan dia. Tapi kalau kita bercakap dengan laju tanpa sempat kita berfikir, kadang-kadang kita tertinggal poin. Poin yang tertinggal tu kadang-kadang orang jadikan poin untuk balas balik. Dan dalam ilmu debat itu di antara caranya menjatuhkan lawan, bunuh karakter. Itu dalam ilmu debat. Memang kerja dia menjatuhkan, membunuh karakter orang yang dia berhujah dan berdebat. Bila dibunuh karakter orang tu nampak lemah lah, nampak kalah. Padahal tak lemah dan tak kalah. Sekarang ni apatah lagi media massa. Media massa memainkan peranan orang pandai pula dengan cyber troopanya. Maka kita akan tengok orang yang padahalnya berada di pihak yang benar, kita nampak macam salah kenyataan dia. Jadi benda-benda yang tak boleh difahami oleh orang awam ini, kadang-kadang kita perlu ketepikan. Jangan cerita pada orang awam. Sebab ada hadis-hadis Rasulullah pun melarang perkataan tersebut. Saya baca di Selayang, di Taman Bendahara, kitab berkenaan dengan ilmu dan ulama. Ada hadis di sana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Abu Hurairah mengatakan, hafiztu an Rasulillah, aku hafal daripada Nabi wi'ain, dalam 2 bekas. Diasingkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ilmu yang didapat daripada Rasulullah di dalam 2 bekas. Dalam bekas yang pertama, kata Abu Hurairah, fabathathtuhu, aku sebarkan dia. Wa ammal akharu, adapun yang satu bekas lagi ni yang aku dapat daripada Nabi juga, yang ni kata Abu Hurairah, kalau aku sebarkan, nescaya orang akan potong leher aku. Yang satu lagi ni ulama bahas ni, ilmu yang macam mana yang tak boleh disebarkan. Maka ulama bahas, ini bukan ilmu yang berkait dengan hukum hakam halal haram dah ni. Kalau hukum hakam halal haram disembunyikan oleh Abu Hurairah, salahlah pula Abu Hurairah. Maknanya yang pertama tu, bekas yang pertama yang disebarkan oleh Abu Hurairah, yang ni yang betul-betul berkait dengan hukum hakam halal dan haram. Maknanya sempurna dah syariat dengan bekas yang pertama tu. Habis tu yang kedua ni, yang kedua ni ulama bahas. Ada yang ulama mengatakan bahawa Abu Hurairah ni tahu nama-nama pemimpin yang akan datang, pemimpin-pemimpin yang akan merosakkan agama atas muka bumi ini. Sehingga kan Abu Hurairah pernah menyebutkan, aku berlindung daripada awal tahun 60 Hijrah. Abu Hurairah pernah sebut. Maka Abu Hurairah wafat pada tahun yang ke-59 Hijrah. Pada tahun 60 naik seorang pemimpin yang zalim. Bani Umayyah kalau tak silap saya. Cuma nak sebutnya, Abu Hurairah, ada ulama kata yang satu ni ialah Abu Hurairah tahu nama-nama ni pernah disebut oleh baginda Nabi, maknanya kepada dia simpan. Tapi ada juga kitab hadis yang menghuraikan ilmu yang disebarkan oleh Abu Hurairah ini ialah ilmu zahir. Tapi yang tak disebarkan adalah ilmu batin. Ilmu batin yang berkait dengan apa? Batin tauhid. Tauhid yang bersifat yang bersifat tinggi, yang bersifat mukasyafah.
Yang bersifat pembukaan daripada Allah Subhanahu wa taala pada seseorang. Yang tu tak diberitahu. Kerana apa? Kadang-kadang tak sampai akal orang yang mendengar untuk memahamkannya. Sebab tu ulama-ulama kalau faham benda ni, dia tak akan baca kitab-kitab tinggi dalam masyarakat. Bahkan dia baca apa yang boleh difahami oleh masyarakat je. Bahasa-bahasa yang tinggi ni biasanya kita baca berdua, baca bertiga. Kadang-kadang baca dalam bilik syekh je. Duduk 3-4 orang je dengan syekh baca yang tinggi-tinggi. Maksudnya macam mana? Yang ni yang syekh cerita secara persendirian. Tu yang tak boleh difahami oleh orang awam. Sebab tu orang awam ni hanya cukup memahami hukum hakam halal haram pun dah memadai dah. Untuk dia beramal ibadat saja. Adapun orang yang nak mendalami dalam bidang ilmu tasawuf terutamanya, boleh berpindah kepada ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah ni contoh dia saya sebut ialah Hikam Ibnu Athaillah tu lah. Tu adalah ilmu mukasyafah tu. Hasil daripada pembukaan Allah Taala kepada Ibnu Athaillah, dia boleh tulis hikam tu. Dia boleh tulis hikam. Dan hikam tu ketika disyarah oleh Dr. Sa'in Ramadan Al-Buti. Dr. Sa'in Ramadan Al-Buti ada kitab syarah dia. Kitab syarah dia tersendiri. Dr. Sa'in Ramadan Al-Buti ni dia syarah secara lisan dalam majlis di masjid-masjid pun dia ada syarah dia, yang kita boleh dengar, kita boleh dengar juga dia punya syarahan dia, dan ada ditulis buku syarahan dia tu. Dr. Sa'in Ramadan Al-Buti pernah menceritakan ketika dia mensyarahkan Hikam Ibn Athaillah Sakandari ni, sampai ke satu hikam, saya tak ingat hikam yang keberapa, dia tak boleh syarah. Dia tak boleh syarah, dia tersekat kat situ. Macam mana nak syarah ni? Tersekat. Sehinggalah dia pergi ziarah maqam Ibnu Athaillah Sakandari. Di situ baru dia dapat pembukaan untuk dia syarah hikam. Itu kata pembukaan daripada Allah Ta'ala. Ilmu-ilmu yang makhfiyun an ghairih, yang tak dibuka. Sebab tu sampai peringkat ulama mengatakan, kalau boleh tukar ayat Quran yang dibaca dalam solat dengan ayat-ayat lain, nescaya Hikam Ibn Athaillah layak untuk dibaca dalam salat. Nak beritahu betapa ulama nak letak tingginya kedudukan hikam ni yang diperolehi oleh Ibnu Athaillah Sakandari. Ibnu Athaillah Sakandari asalnya ulama syariat juga. Dia asalnya ulama syariat juga. Cuma akhirnya dia ambil jalan kesufian. Sehinggalah Allah Ta'ala buka pemahaman kepada dia, maka dia dapat ilmu, lalu ditulis dalam bentuk hikam. Dalam ratusan hikam tersebut yang kita boleh baca dan kita boleh lihatlah syarah dia banyak sekarang ni, dalam terjemahan bahasa Melayu pun dah ada dah sekarang ni. Baik. Cuma di sini Rasulullah tak melarang, maknanya kalau nak ceritalah. Cuma zaman kita ni kena tengoklah zaman orang tak faham pun bahasa-bahasa yang tinggi. Yang banyak sekarang ni timbul fitnah. Bila timbul fitnah tu maknanya tak sepatutnya kita bawa isu-isu yang boleh mendatangkan fitnah dalam masyarakat. Pergaduhan terutamanya di antara kita sesama Islam. Padahal benda tersebut benda yang ada sandaran, masing-masing ada sandaran. Hatta dalam bab apa sekalipun yang disebutkan itu, kadang-kadang ada sandaran yang kita saja tak bertemu dengan sandaran tersebut. Baik. Habis hadis yang ke-32, bab keharusan berbicara tentang batin ilmu dan hakikatnya. Akan datang insya-Allah hadis yang ke-33. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.